طلع على خفيات هذه المسائل واحفظنا من الخطأ والضلال فأنت موفق كل أمر وأنت علام الغيوب برحمتك يا أرحم الراحمين وهب لنا يا وهاب علما وحكمة وللرزق يا رزاق كلنا مسهلا وبالخير يا فتاح فافتح لنا وبالهدى وبالعلم كلنا يا عليم مفضلا اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا اللهم اجعل أعمالنا خالصة لوجهك الكريم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين آمين يا رب العالمين الحمد لله أما بعد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته Alhamdulillah. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang memilih kita semua pada saat ini untuk sama-sama menempatkan diri di dalam majlis ilmu. Diharapkan sekalian yang hadir senantiasa di dalam rahmat dan redha Allah Subhanahu wa taala. Jadi mari sama-sama kita mengikhlaskan hati kita, memperbaiki dan memperbetulkan qasad kita. Moga-moga Allah Subhanahu wa taala membukakan pintu-pintu ilmu yang bermanfaat, pintu kefahaman, serta diberi segala kelebihan yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala terhadap mana-mana mereka yang ikhlas hadir mengikuti majlis ilmu, insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Kitab yang pertama insya-Allah malam ni kitab Misbahul Munir. Muka surat berapa Jawi 25. Rumi ada tak yang pakai Rumi? Rumi 59. Rumi 59. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Huraian sifat yang ke-10. Huraian sifat yang ke-10 insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana wa iyyakum bi'ulumihi wa bi'ulumi masyayikhina fid daraini amin ya rabbal alamin. Huraian sifat yang ke-10. Huraian sifat yakni sifat yang wajib bagi zat Allah Ta'ala. Yang ke-10 daripada 20 sifat. Yang ke-10 daripada 20, iaitu sifat hayat. Apa erti hayat? Erti hayat sifat hidup. Maka wajib pada syarak, kata musannif, wajib pada syarak, yakni Allah Subhanahu wa taala memerintahkan ke atas diri kita sebagai perintah ataupun suruhan yang muktamad. Itu erti wajib syarak. Allah mewajibkan ke atas tiap-tiap mukallaf laki-laki ataupun perempuan yang muslim sebagai tuntutan ataupun suruhan yang muktamad. Barang siapa yang mengerjakan dapat pahala, siapa meninggalkan berdosa. Itu wajib pada syarak. Jadi wajib pada syarak pula. Pula tu dengan makna juga wajib pada syarak pula dengan makna wajib pada syarak juga. Wajib pada syarak juga. Seperti mana sembahyang, seperti mana puasa di dalam bulan Ramadan, seperti mana zakat, haji dan sebagainya. Maka wajib pula, kata musannif, atas tiap-tiap mukallaf mengetahui serta mengaku di dalam hatinya, hati tiap-tiap mukallaf. Setiap mukallaf ini fardu ain. Dia tak kata sebahagian, dia kata wajib atas tiap-tiap. Makna fardu ain lah. Daripada peringkat tertinggi sampailah yang rendah martabatnya atas dunia.
Daripada yang tinggi martabat darjatnya atas dunia sehinggalah yang paling bawah sekali martabatnya, yang paling kaya hinggalah yang paling miskin contohnya. Jadi apabila ada pada mereka itu syarat-syarat mukallaf, iaitu berakal, baligh, sampai seruan agama Islam pada dirinya, ataupun satu lagi dia boleh mendengar dan boleh melihat, itu syarat menjadi mukallaf. Apa erti mukallaf? Orang-orang yang diberatkan hukum Allah, mereka-mereka yang diberatkan, yang dipikulkan hukum Allah atas diri mereka, itu mukallaf. Jadi wajib atas tiap-tiap mukallaf mengetahui. Sebab tu disuruh kita belajar, disuruh kita mengaji, disuruh kita mendengar, kerana dengan belajar, dengan kita mengaji itu kita boleh mengetahui, serta mengaku di dalam hatinya. Mengaku dengan makna yakin, mengaku dengan makna membenarkan, membenarkan di dalam hati, menyungguhkan di dalam hati, mengiyakan di dalam hati. Nak keluarkan pada kata mengetahui serta mengaku di sini dengan makna yakin, putus, jazam yang putus. Jadi jangan berbolak-balik, jazam yang putus, yakin serta putus dalam hati. Apa pun yang berlaku, apa pun yang terjadi, apa pun situasi seseorang itu, begitulah pegangan dan kepercayaannya terhadap Allah Ta'ala. Sewaktu dia sakit, sewaktu dia sihat, sewaktu dia kaya, sewaktu dia miskin, dia duduk di dalam negara Islam, dia duduk di luar negara Islam, tetap demikianlah pegangan dan kepercayaannya di dalam hati. Itu makna mengaku ataupun mengetahui, mengaku dalam hati lah. Nak keluarkan syak, nak mengeluarkan syak ataupun zon ataupun waham. Dalam bab akidah, dalam bab iman ni, kalau syak ataupun zon ataupun waham, maka kata ulama dikira tidak beriman. Syak maknanya 50-50 hati ni, ataupun zon ni dengan makna berat sangkaan, 95% dalam hatinya mempercayai, ada 5% dalam hatinya mempertikaikan. Itu namanya zon. Maka barang siapa yang zon terhadap Allah, maka dikira, kata ulama, tidak lagi beriman. Tak beriman lagi, mesti yakin. Kepercayaan yang kita letakkan pada Allah Ta'ala ni tak boleh kita nak samakan seperti kepercayaan yang kita letakkan kepada selain Allah. Raja, kita percaya kat raja. Menteri, kita percaya kat menteri. Kawan-kawan, kita percaya juga kawan-kawan. Ibu bapa, kita percaya juga ibu bapa. Suami, kita percayakan suami. Kita percayakan isteri. Tetapi kepercayaan terhadap selain Allah Ta'ala tadi dipanggil zon. 99% contohnya. Ada sedikit pertikaian, ada sedikit kesangsian, ada sedikit keraguan di dalam hati, meskipun kita mengatakan kita percaya kepada sultan, kita percaya kepada Perdana Menteri, kita percaya kepada ulama, kita percaya kepada ibu bapa, kita percaya kepada suami, isteri dan sebagainya. Itu dipanggil zon. 99% boleh jadi, ataupun 98% dalam hati kita mengiyakan. Ada sedikit keraguan, pertikaian, kesangsian, ada pun pada Allah tak boleh. Kepercayaan kita kepada Allah tak boleh zon. Kepercayaan kita kepada malaikat pun demikian. Kepercayaan kita kepada hari kiamat pun demikian. Kepercayaan kita kepada kitab Al-Quran serta isi kandung Quran pun demikian. Kepercayaan kita terhadap qada dan qadar pun demikian. Kepercayaan kita terhadap hari kiamat pun demikian. Tak boleh zon. Apatah lagi syak. Syak ni 50-50. Ataupun waham. Waham ni lagi tak boleh lah. Waham ni mana banyak tidak percaya daripada percaya. 95% tidak percaya, ada 5% saja. Ada 5% saja dalam hatinya mempercayai.
ada 5% saja dalam hatinya mempercayai, itu namanya waham. Jadi jangan diletakkan kepercayaan kita terhadap Allah dalam bentuk selain daripada yakin tadi, iaitu syak ataupun zon ataupun waham. Maka dikira tidak beriman. Tidak beriman orang yang syak, yang zon, yang waham terhadap Allah, tidak beriman. Sebab tu kita nak kena faham betul-betul maksud percaya kepada Allah. Percaya macam mana? Orang musyrikin, kafir musyrikin pun percaya kepada Allah juga. Kita orang mukmin, kepercayaan kita kepada Allah bagaimana? Maksud percaya tu dia ada beberapa kategori percaya. Itu yang perlu diterangkan. Itu yang perlu diterangkan, itu yang ulama huraikan supaya kita faham dan boleh meletakkan kepercayaan yang sebenar-benarnya dalam hati terhadap Allah. Ada orang percaya Quran, tapi kepercayaannya terhadap Quran tu tidak seperti yang disuruh. Dizon dengan Quran. Sebab tu ada ayat Quran yang diterima, ada ayat Quran yang ditolak. Ada hukum Quran yang diterima, ada hukum Quran yang ditolak. Sebab apa? Kepercayaannya kepada Quran itu dalam bentuk zon, bukan yakin. Jadi pada Allah mesti yakin, pada Quran mesti yakin sepenuh hati, 100% maksudnya. Yakin, jangan zon, jangan syak, jangan waham. Ini di antara perkara yang wajib diketahui oleh tiap-tiap laki-laki dan perempuan serta yang mukallaf, serta mengaku di dalam hatinya dengan tentu sungguh ada pada Allah Ta'ala satu sifat yang namanya sifat hayat. Hayat tu sifat Allah. Hayat tu sifat yang wajib bagi Allah. Wajib bagi Allah ni bukan maksud wajib syarak macam wajib semayang tu. Diorang salah faham. Allah wajib bersifat dengan hayat, bukan maksud kita memerintahkan kepada Allah. Yang kita sedang gunakan di dalam perbahasan sifat 20 ni, kita guna hukum akli, hukum akal. Jadi wajib di situ dengan makna wajib pada akal. Yang dimaksudkan dengan apa wajib pada akal? Wajib pada akal ni iaitu wajib pada akal ni bermaksud sesuatu perkara yang akal kita manusia menghukumkan perkara itu mesti ada. Tidak boleh tiada. Akal kita menghukumkan mesti ada, wajib ada, wajib jadi, wajib berlaku, wajib sungguh. Itu maksud wajib akli. Contohnya seperti di sini, wajib Allah Ta'ala itu bersifat dengan hidup. Wajib Allah Ta'ala tu bersifat hidup, wajib, mesti maksudnya. Kerana ada dalilnya, ada buktinya. Bukan semata-mata dakwaan. Ada dalil yang menunjukkan bahawasanya Allah Ta'ala itu wajib, mesti hidup, mesti Allah bersifat hidup. Cuma hidup Allah Ta'ala tidaklah seperti hidupnya selain Allah, seperti hidup kita makhluk. Jadi malam ni nak dihuraikan supaya kita dapat membezakan di antara sifat hidup yang ada pada Allah dan sifat hidup yang ada pada kita makhluk. Bila kita boleh beza, barulah selamat daripada jatuh syirik, menyamakan Allah dengan yang lain. Menyamakan Allah dengan yang lain, mana syirik. Baik, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi sejauh mana setakat ni yang dah belajar, tak apalah, yang dah belajar, yang dah pernah mendengar, yang dah pernah mengaji, bagi kita boleh jadi ada di kalangan kita yang tak pernah belajar, yang tak pernah dengar, yang tak pernah tahu lagi pengajian sifat 20 ni. Jadi sejauh mana kefahaman kita tentang Allah Ta'ala itu bersifat hidup, sejauh mana kefahaman kita. Jadi tujuan, di antara tujuan kita belajar ni supaya kita dapat Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, menyemak, buat semakan maksudnya. Adakah kefahaman kita ataupun yang kita dah faham selama ni
yang kita dah tahu selama ni, yang kita faham selama ni dalam hati kita, Allah Ta'ala itu hidup begini, sama tak seperti yang diajar oleh ulama? Kalau kita tanya sekalian muslimin, kita tanya kawan-kawan, tanya rakan-rakan kita, kamu percaya tak Allah hidup? Percaya. Kamu percaya tak Allah hidup? Masing-masing kata kami percayalah. Baik, satunya kepercayaan yang bagaimana? Satunya kepercayaan yang bagaimana? Adakah kepercayaan dalam bentuk yakin? Adakah kamu yakin Allah Ta'ala tu hidup tu? Kamu percaya Allah tu hidup? Adakah kamu yakin Allah hidup? Ataupun kamu syak Allah hidup? Adakah kamu zon Allah hidup? Ataupun kamu waham Allah hidup? Itu satu. Satu lagi, sejauh mana kefahaman kamu tentang Allah tu hidup? Apa yang kamu faham? Apa yang kamu pegang selama ni? Adakah kamu mempercayai bahawasanya Allah Ta'ala itu hidup dengan roh? Contohlah. Contoh. Adakah selama ni yang kamu faham Allah tu hidup dengan roh? Allah tu ada roh? Ataupun bagaimana? Apa yang kamu faham? Tuhan tu hidup? Hidup yang bagaimana? Adakah hidup Allah tu diberikan oleh orang lain, ataupun hidup Allah tu dijadikan oleh Allah sendiri, ataupun hidup Allah tu nanti menerima binasa, ataupun asalnya Allah tu tak hidup kemudian dia baru hidup? Sejauh mana kefahaman tentang hidup Allah tu? Ini tujuan kita belajar. Bukan maksudnya kita menuduh, mengatakan orang yang tak belajar tu rosak akidah. Bukan. Tujuan kita ajak mengaji, ajak belajar ni supaya kita sama-sama dapat pastikan kefahaman dan pegangan dalam hati kita terhadap Allah tu betul seperti yang diperintahkan. Kita takut kefahaman kita terhadap Allah tu salah. Salah faham tentang Allah ni merosakkan akidah. Bukan perkara kecil. Salah faham terhadap Allah ni menjadi asbab batal Islam. Salah faham terhadap Allah ni jadi asbab batal segala pahala amal ibadat yang kita dah buat selama ni. Orang yang salah faham tentang Allah, salah akidah tentang Allah, segala amalannya tidak diterima oleh Allah. Adakah kita tidak takut? Adakah kita tak risau? Adakah kita tak bimbang? Adakah kita tak risau, tak bimbang seandainya kefahaman kita tentang Allah selama ni salah? Cuba kita bayangkan, 50 tahun kita hidup dalam hati, rupa-rupanya dalam hati kita selama 50 tahun, 40 tahun, 30 tahun, 20 tahun ni kefahaman kita tentang Allah tu salah. Dengan makna kefahaman kita tentang Allah tu adalah kefahaman yang menyerupakan dia dengan makhluk. Adakah kita tak risau? Adakah kita tak bimbang? Ini di antara perkara yang mesti kita risaukan, yang mesti kita bimbangkan, kerana perkara ini sangkut paut dengan akhirat. Kita ni mukminin, maknanya orang yang beriman, yang yakin adanya hari kiamat, adanya kematian, adanya soal munkar nakir. Adakah kita tak risau? Adakah kita tak bimbang sehingga kita tak nak ambil tahu, tak nak ambil peduli? Jadi mari kita mengaji, mari kita belajar. Yang dah pandai, yang dah alim, alhamdulillah. Kita yang belum belajar, yang tak pernah belajar, mari belajar. Jangan malu, jangan segan. Ilmu Allah ni untuk semua. Bukan untuk orang baik, bukan untuk orang pakai serban, bukan untuk orang pakai kopiah, bukan untuk orang pakai jubah. Ilmu agama ni untuk semua, untuk semua muslimin, mukminin. Tak peduli dia taat, dia maksiat, tak peduli. Ini kewajipan yang Allah perintah atas diri kita. Walaupun dia peminum arak, walaupun dia pejudi, walaupun dia pendedah aurat, walaupun dia berzina, na'udzubillah min zalik, contohlah, dia juga wajib belajar tauhid. Dia wajib belajar tauhid agar dia memiliki akidah yang betul terhadap Allah. Akidah inilah yang akan menentukan seseorang itu sama ada dia beriman ataupun tidak sisi Allah. Yang mana iman ni perkara yang terakhir, peluang terakhir untuk hamba tadi dimasukkan oleh Allah ke dalam syurga. Itu iman. Sejahat apa pun,
sejahat apa pun dia, hari-hari minum arak, hari-hari berjudi contohnya, hari-hari mencuri contohnya, tapi dia memiliki iman yang betul, akhirnya orang ni akan masuk syurga juga selepas daripada dosa-dosanya dibakar oleh Allah Subhanahu Wa Taala nanti di dalam neraka, wal a'yadzabillah min dzalik. Nak bagi tahu sejahat apa pun, semaksiat mana pun dia, kalau dia memiliki iman yang betul terhadap Allah di dalam hati, dia tidak akan berkekalan di dalam neraka, dia tak kekal. Dia tak akan kekal. Orang yang beriman ni kata dalam kitab sana, waktu mereka dibakar oleh Allah di dalam neraka Jahannam, mukanya, wajahnya selamat, hatinya selamat, muka dan hatinya bercahaya meskipun duduk di dalam neraka. Meskipun duduk di dalam neraka, waktu dibakar oleh Allah Ta'ala dalam neraka, wal a'yadzabillah min dzalik, wajahnya bercahaya dan hatinya bercahaya. Cahaya apa tu? Cahaya iman dia. Cahaya iman dia. Selain daripada tu, habis hancur, gentung, na'udzubillah. Jadi kita belajar. Tak tahu belajar, jangan malu, jangan segan. Tak perlu malu untuk membuat benda yang Allah redha. Sepatutnya malu kalau kita tidak belajar. Kalau tak belajar tu sepatutnya kita malu. Tapi kalau kata belajar, nak mengaji malu, itu salah. Meletakkan sifat malu pada tempat yang tak sepatutnya tu. Sepatutnya letakkan sifat malu tu untuk buat dosa, untuk buat maksiat. Tapi untuk buat taat tak perlu nak malu. Tak perlu nak malu. Ni kita mengaji, apa nak malu? Orang buat dosa pun tak malu. Orang buat maksiat pun tak malu. Takkan kita nak buat taat pula malu. Jadi jangan malu lah. Mengaji, insya-Allah betulkan niat nak mengaji kerana Allah, moga Allah bagi petunjuk. Tu ngaji. Sebab kita ni mati ni, sehari dua lagi boleh jadi kita mati pula. Hari ni orang lain mati, besok lusa boleh kita pula punya giliran. Bila mati kita akan jumpalah benda-benda gaib tu, yang namanya alam barzah, sakaratul maut, malaikat maut, malaikat muka nakir, azab kubur, nikmat kubur, jumpalah bila mati. Jadi mengaji ni di antara persiapan mati. Kita belajar agama ni persiapan mati. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi Allah Ta'ala itu wajib bersifat dengan hidup. Wajib. Setiap orang wajib tahu Allah tu bersifat hidup. Wajib tahu serta yakin sungguh-sungguh dalam hatinya Allah Ta'ala tu hidup. Baik. Wajib pula pada syarak. Wajib pada syarak pula atas tiap-tiap mukallaf mengetahui serta mengaku di dalam hatinya dengan tentu sungguh ada pada Allah Ta'ala satu sifat, namanya sifat hayat, sifat hidup. Artinya sifat penghidup. Iaitu sifat hayat. Iaitu hayat. Kembali kepada perkataan hayat tu. Iaitu hayat ataupun iaitu penghidup. Satu sifat yang ada ia pada zat Allah Ta'ala. Makna hayat tu sifat yang ada sungguh-sungguh dirinya. Diri sifat hayat tu ada sungguh-sungguh di zat Allah Ta'ala. Sebab tu dia tergolong dalam sifat ma'ani. Sifat ma'ani. Sifat ma'ani nanti lagi akan datang, dia akan huraikan apa sifat nafsiyah, apa sifat salbiyah, apa sifat ma'ani, apa sifat ma'nawiyah, akan datang insya-Allah. Setakat ni mana yang boleh ambil dululah. Ambil dulu, tak boleh tinggal dulu. Jangan sebab tak boleh nak kait buah yang tinggi-tinggi kita balik, tak dapatlah makan buah-buahan. Kutiplah yang dekat dahan bawah-bawah tu dulu. Ataupun yang jatuh-jatuh yang elok lagi tu ambil lah, boleh makan. Jangan dengan sebab kita tak ada galah tinggi, tak boleh gait buah yang di dahan yang tinggi tu, kita balik lah. Jadi tak dapat lah makan. Ambil di dahan yang bawah-bawah dulu, nanti ada modal, ada galah panjang, ambil yang tinggi-tinggi pula. Macam tu ngaji. Jangan dengan sebab tak tahu kita berhenti, dengan sebab tak tahu kita dengar. Mustahil. Mustahil tak faham semua, mustahil. Mustahil tak faham semua, mesti ada benda yang kita faham.
Jadi ngaji insya-Allah. Ngaji agama ni memanglah dugaan dia hebat. Syaitan tak suka, nafsu tak suka. Kadang-kadang makhluk pun tak suka. Lagi pula kita ni diganggu dengan hal-hal dunia. Ngaji, minta tolong dengan Allah, moga Allah bagi taufik kita semua boleh belajar agama. Di antara hamba-hamba manusia yang nanti menyesal hari kiamat adalah orang yang hidupnya tak belajar agama. Na'udzubillah. Kerana apa menyesal tu? Kerana amalannya tidak diterima oleh Allah. Kata ulama, barang siapa yang beramal tanpa ilmu, amalannya sebanyak apa pun tidak akan diterima oleh Allah. Jadi rugilah kita hidup atas dunia ni belah tahun, puluh tahun buat ibadat, tapi Allah tak terima amalan kita. Kita nak kena buat amalan banyak-banyak, sebab nak mati, nak buat bekal. Nak balik, nak bekal mati bukan duit banyak, bukan emas perak banyak. Nak mati ni nak kebajikan nak banyak. Jadi syukur Allah Ta'ala pilih kita. Syukur Allah pilih kita boleh ngaji. Baik, iaitu satu sifat yang ada ia pada zat Allah Ta'ala. Ada sungguh-sungguh lah sifat ni. Sifat hayat ni ada sungguh-sungguh. Perkara yang ada, benda ada betul-betul. Bukan suatu sifat yang hanya dipaham pada akal sahaja. Tak, sifat hidup ni benda ada. Sifat yang ada, sifat ma'ani tu. Bila sebut sifat ma'ani ni adalah suatu sifat yang menunjukkan dirinya ada betul-betul. Ada betul-betul, ada sungguh-sungguh. Kata ulama, kalau Allah Ta'ala tajallikan sifat-sifat ma'ani ni boleh tengok sifat ma'ani tu bagaimana. Tapi tak serupa dengan makhluk. Tapi boleh tengok. Sebab apa? Di benda wujud, di benda ada. Setiap benda ada boleh tengok. Harus tengok. Setiap benda wujud harus dilihat kalau diizinkan oleh Allah. Jadi sifat ma'ani ni sifat yang ada sungguh-sungguh di zat Allah. Kata ulama, kalau Allah izinkan tengok, boleh tengok, tapi tetap tidak serupa dengan sesuatu. Bukan maksud boleh tengok tu serupa dengan sesuatu, tak. Habis. Tak apa. Tauhid ni kena ngaji. Kena ngaji selalu. Ilmu tauhid ni tak banyak orang baca. Tak semua masjid ada, tak semua surau ada ni ilmu tauhid ni. Banyaknya fiqh, banyaknya sirah, banyaknya tafsir, banyaknya hadis. Sifat 20 ni jarang-jarang ada. Jadi ada peluang, sementara ada peluang ni ngaji ya. Ngaji setakat mana. Mudah-mudahan kita termasuk dalam golongan orang menuntut ilmu yang Allah akan beri pahala syahid matinya nanti, insya-Allah. Orang menuntut ilmu ni matinya syahid, mati syahid. Matinya syahid. Ada terjumpa satu hadis, dia kata orang menuntut ilmu ni kalau dia mati, pangkat dia seolah-olah pangkat Nabi, tinggi. Orang yang menuntut ilmu agama dengan niat yang ikhlas, kalau dia mati, pangkatnya seolah-olah pangkat Nabi. Bukanlah Nabi, pangkat itu seperti pangkat Nabi. Jadi rugi kalau kita tak nak mengaji lah. Time cari duit. Cari duit. Bukan mengaji 24 jam. Bukan suruh mengaji tiap hari. Ada waktu-waktu tertentu kita duduk dalam majlis ilmu. Untuk kepentingan ataupun keperluan amalan kita, supaya amalan tu yang kita buat tu betul. Nanti kita yang untung, bukan orang lain. Kita yang untung. Amalan kita betul, kita yang untung. Sebab dalam kubur besok yang nak menghadapi maut tu kita. Yang nak menghadapi maut tu kita, bukan orang lain. Sesayang apa pun manusia tu pada kita, dia tak akan dapat teman kita waktu kita maut, waktu kita mati tu. Amalan kita itulah kalau ada yang Allah terima, itulah penemannya. Jadi jangan lupa, jangan leka, jangan lupa dengan urusan dunia, urusan keluarga. Sampai kita tidak menuntut ilmu, rugi nanti. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Baik, kemudian iaitu satu sifat yang ada ia pada zat Allah Ta'ala, dan ada sifat itulah Allah Ta'ala hidup. Dengan ada sifat itulah Allah Ta'ala hidup, tidak mati. Baik, kalau ditanya sejak bila tu? Sejak bila Allah Ta'ala tu memiliki sifat hidup? Jawabnya sedia kala lagi.
Sifat hidup Allah tu sedia kala, maknanya tidak ada permulaan bagi adanya sifat hidup Allah. Tak seperti kita. Tu di antara beza sifat hidup Allah dengan hidup kita. Hidup Allah tidak ada permulaan, hidup kita ada permulaan. Hidup Allah sedia kala, hidup kita baharu. Hidup Allah tidak menerima mati, hidup kita menerima mati. Itu di antara beza sifat hidup Allah dengan hidup kita makhluk. Hidup Allah Ta'ala tidak dijadikan, ada pun hidup kita dijadikan. Hidup kita dijadikan oleh Allah. Allah kehendak kita hidup. Ada pun Allah hidup, bukan Allah kehendak. Hidup Allah tu bukan Allah kehendak, kerana hidup Allah tu wajib. Perkara yang wajib bukan dikehendaki oleh Allah. Faham baik-baik? Yang dikehendaki oleh Allah ni perkara yang harus. Yang dikehendaki oleh Allah adalah perkara yang harus. Perkara yang wajib bukan dikehendaki oleh Allah. Kalau seandainya perkara yang wajib itu dikehendaki oleh Allah, menunjukkan perkara yang wajib itu boleh tiada. Bila sebut kehendak tu kembali kepada sifat iradat. Tugas iradat ni, peranan iradat, ta'alluq iradat, menentukan sesuatu yang boleh ada dan boleh tiada. Itu peranan iradat. Nak hidupkan ke nak matikan? Sebab benda ni dia boleh hidup, dia boleh mati. Jadi nak tentukan yang mana? Contoh macam kita kan, macam kita manusia ni, kita makhluk ni, hidup pun kita boleh, mati pun kita boleh. Jadi inilah tugasan iradat tadi, nak menentukan sama ada si polan ni hidup ataupun si polan ni mati. Kerana hidup dan mati ni perkara yang layak bagi si polan ni, yang namanya makhluk ni. Adapun Allah bukan benda harus. Allah bukan perkara harus, Allah bukan perkara mungkin, Allah perkara wajib. Begitulah juga segala sifat-sifat kamalat Allah. Sifat kamalat mana? Sifat kesempurnaan Allah. Semua sifat kamalat Allah tu wajib. Jadi adanya segala sifat kamalat Allah, sama ada yang 20 ini dan yang lebih daripada 20 yang tidak terhingga, itu semuanya wajib bagi Allah. Bukan Allah yang menentukan. Kerana sifat yang wajib bagi Allah ni bukan perkara yang boleh ada pada Allah dan boleh tiada pada Allah. Bahkan dia sesuatu yang mesti ada sedia kala lagi pada Allah. Ada ramai orang keliru. Ramai juga orang keliru. Dia kata Allah yang mengkehendaki dia hidup. Mana pula? Maksud Allah yang mengkehendaki dia hidup, kalau kita ubah ayat lain, Allah yang menentukan Allah tu hidup. Maksudnya kalau Allah tidak menentukan dia hidup, maknanya mati lah. Padahal mati itu mustahil bagi Allah. Faham baik-baik? Bila kita sebut mengkehendaki Allah, Allah mengkehendaki, Allah mengkehendaki, Allah mengkehendaki, Allah menentukan, itu semua bersangkut paut dengan makhluk sahaja. Itu hanya bersangkut paut dengan perkara mungkin sahaja. Tak ada kena mengena dengan Allah tu. Sifat iradat tu, ta'alluq iradat, tak ada kena mengena dengan zat Allah. Zat Allah tu wajib, segala sifat Allah juga wajib. Tak apa kita ngaji lagi tak faham, nanti ngaji lagi, boleh jadi tak faham kali ni, nanti lagi akan datang faham lah. Orang yang faham tu semua datang daripada tak faham dulu, cuma dia bersungguh mengaji, istiqamah, ada jadual tetap. Jadi Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kawan-kawan yang baru jumpa live ni boleh ikut sertalah. Kalau nak ngaji tauhid sifat 20 sekadar fardu ain, bolehlah kongsi-kongsikan. Boleh cari kitabnya, ada dalam beg kuning tu, tapi kat bawah tu tak ada lah. Dalam TikTok shop saya kat dalam tu, nanti pergi dekat wall saya, tengok kat bawah tu ada kitab Allahumma salli ala sayyidina Risalah Al-Misbah Al-Munir. Kalau nak ngaji dengan saya, nak muzakarah makna boleh, tapi saya bukan pandai. Sikit-sikit bolehlah huduh-huduh untuk fardu ain, boleh. Nak dalam-dalam, tinggi-tinggi, saya tak erti. Saya tak tahu, saya tak erti, saya tak pandai. Qadar fardu ain boleh sikit-sikit lah kongsi sekadar yang Allah bagi faham. Siapa rasa seronok nak ngaji dengan saya, silakanlah, fal yatafaddalu. Mari kita belajar sama-sama, insya-Allah. Kalau nak tahu jadual kelas macam mana, nanti boleh DM saya, nanti saya bagi tahu jadual kelas. Kitab ni yang saya baca sekarang ni, saya baca banyak tempat, bukan di sini je. Satu minggu boleh jadi 2, 3, 4 kali baca kitab ni. Cuma tajuk dia tempat lain-lain lah, tajuk lain-lain lah. Boleh ikut insya-Allah.
Ha. Oh, insya-Allah. Dulu pernah ikut dekat Yayasan Restu Alhamdulillah. Ha. Boleh follow. Boleh tekan butang tu notification tu. Kod ada kuliah. Saya biasanya mana-mana kuliah memang saya buat live lah. Mana-mana kuliah memang ada buat live lah. Sebab tahu dah ramai kawan-kawan yang ikut, ramai kawan-kawan yang dah beli kitab. Boleh nak tahu kelas, jadual kelas bila, boleh nanti boleh DM saya. Insya-Allah. Ataupun ada kawan-kawan kita yang dah biasa tu, Kak Ana, Azman, Kak Ati, siapa lagi, Susuraya ke siapa lagi tu yang dah biasa ikut tu, boleh DM lah dia orang. Boleh tanya macam mana nak join group. Tak ada kena bayar apa-apa pun. Beli kitab beli kitab. Saya nak kalau ngaji dengan saya nak kena ada kitab. Kalau tak nanti boleh mengaji tapi payahlah kalau tak ada kitab ni. Beli kitab bukan mahal pun, murah je, insya-Allah. Untuk akhirat kita. Untuk akhirat kita, mudah-mudahan jadi asbab amalan kita Allah terima. Jadi asbab Allah redha kita, insya-Allah. Usaha ikhtiar tu mesti. Alik kita hamba mesti usaha ikhtiar. Allah terima tak terima itu urusan Allah, bukan urusan kita. Allah suruh kita usaha ikhtiar, menuntut ilmu, baiki amalan. Selebihnya serah pada Allah lah. Baik. Ingat jadi hidup Allah Ta'ala tu sedia kala lagi. Ada pun hidup kita makhluk ni baharu. Apa maksud baharu? Ada permulaan. Satu lagi nak mengaji tauhid ni kena ada buku catatan, buku nota lah. Sebab kita nak biasakan, nak fahamkan istilah-istilah tu. Istilah-istilah mengaji tauhid ni dia banyak istilah. Baharu, sedia kala, ta'alluq, tanjizi, qadim, begini begitu. Jadi nak kena ada catatan lah. Kalau dengar amalan ni boleh faham, nanti takut esok lupa lah. Buat catatan, mengaji bersungguh. Walaupun kita kerja di pejabat, kerja sendiri, berniaga, itu urusan dunia ni. Urusan akhirat kena bersungguh. Mesti bersungguh, jangan buat main-main. Akhirat tu bukan benda main-main, ibadat bukan benda main-main. Bahkan itulah tujuan kenapa kita Allah hidupkan atas dunia ni, supaya beribadat. Maka jangan buat main-main, ngaji sungguh-sungguh kerana Allah. Pedulikan orang nak sindir, orang nak kata begini begitu, tolak tepi tu, jangan dihiraukan. Teruskan niat kita belajar, insya-Allah. Betulkan niat kita belajar kerana Allah, nak tahu ilmu yang baik, yang betul, nak ikut, nak baiki diri, nak baiki akidah lah. Kalau sini akidah ni nak belajar, supaya dapat pastikan akidah kita tu betul. Dan hidup Allah Ta'ala tu ada dengan ada sifat itulah, yakni dengan adanya sifat hayat itulah Allah Ta'ala itu hidup, tidak mati. Jangan ada pula yang mengatakan Allah tu mati. Sifat mati pada Allah tu adalah mustahil. Apa erti mustahil akli? Sesuatu perkara yang tidak boleh diterima oleh akal sekali-kalinya. Sesuatu perkara yang tidak boleh diterima akal selama-lamanya. Mana? Mati Allah. Mati Allah mustahil. Mati Allah tu tak boleh diterima oleh akal selama-lamanya. Maka jangan ada di kalangan kita umat Islam yang di dalam hatinya ataupun akalnya boleh terima kalau Allah tu mati. Jangan. Faham baik-baik maksud mustahil akli. Sesuatu perkara yang tidak boleh diterima pada akal selama-lamanya. Tak boleh terima selama-lamanya. Kalau terima, rosak akidah. Contohlah seorang ni, dia iktikad dia kata dia boleh terima seandainya Tuhan tu mati, dia boleh terima. Cuma sekarang ni Allah tu hidup. Tapi kalau seandainya Allah tu mati, dia kata boleh. Na'udzubillah, rosak akidah dia. Kafirlah dia, syiriklah dia, kufurlah dia, na'udzubillah. Murtadlah dia. Hati-hati. Jadi wajib Allah Ta'ala tu hidup, tidak mati. Dan hidup Allah Ta'ala itu tidak dengan roh. Hidup Allah Ta'ala bukan dengan roh. Kerana ada fahaman-fahaman sesat yang mengatakan Allah tu ada roh. Ada fahaman sesat yang mengatakan Allah tu ada roh. Allah tu ada roh. Jadi kita takutlah. Dalam diam-diam ada yang terikut, ada yang terpercaya.
Ada yang terpesona dengan pahaman-pahaman yang macam tu, na'udzubillah min zalik. Jadi kita belajar ilmu akidah ni supaya dapat kita bezakan mana yang akidah yang betul, mana akidah yang salah. Ambil yang betul, tolak yang salah. Kalau kita tak belajar, kita tak boleh nak beza mana betul, mana salah. Kita tak boleh nak beza yang mana yang betul, mana yang salah. Takkan kita nak ambil dua-dua, akidah sesat pun kita pakai, akidah yang betul pun kita pakai, mana boleh campur. Dalam akidah tak boleh campur. Akidah sesat pun pakai, akidah yang betul pun pakai, tak boleh. Tak boleh campur. Bila benda sesat campur dengan benda betul, dikira sesat. Bila akidah sesat campur dengan akidah yang betul, dia jadi sesat. Dia tak jadi betul. Walaupun akidah betul tu 99% dalam hati dia, ada satu je akidah sesat dalam hatinya, tetap rosak akidah ni, na'udzubillah. Dan hidup Allah Ta'ala tidak dengan roh. Hidup Allah bukan dengan roh. Jangan ada yang i'tikad Allah tu hidup dengan roh. Jangan. Rosak akidah nanti ke. Kenapa pula tak boleh dikatakan Allah Ta'ala tu hidup dengan roh? Tengok tu. Dan jika roh itu qadim sekalipun, meskipun nak dikatakan roh Allah tu qadim juga, roh Allah tu sedia kala, roh Allah tu tak sama makhluk, roh Allah tu sedia kala, pun tetap tak boleh juga kata demikian. Kenapa tak boleh? Kerana kerana tu elak dia, alasan dia. Kenapa tak boleh? Kerana tu alasan dia. Kenapa tak boleh i'tikad Allah tu hidup dengan roh? Kerana jikalau hidup ia Allah dengan roh, kalaulah Allah Ta'ala tu hidup dengan roh, nescaya adalah Allah Ta'ala itu jadi kam muttasil pada zat. Kita dah belajar dulu, kam muttasil ni maknanya menunjukkan sesuatu benda yang bergabung. Kam muttasil, bilang-bilangan yang bergabung. Ada 2 benda cantum jadi 1, ada 3 benda cantum jadi 1, ada 5 benda cantum jadi 1, ada 10 benda campur jadi 1, ada 1000 benda cantum jadi 1. Itu namanya kam muttasil. Macam tubuh kita ni, kita manusia ni kam muttasil. Tubuh kita ni digabungkan oleh Allah dengan roh. Tubuh kita ni digabungkan dengan roh. Maka kita dipanggil kam muttasil. Sebab tu tak boleh kata Allah hidup dengan roh. Kalau zat Allah itu memiliki roh, maka zat Allah tu juga dipanggil kam muttasil, serupa dengan makhluk nanti kan. Serupa dengan makhluk nanti kan. Kalau Allah, zat Allah bergabung dengan roh Allah, maka dah ada 2 benda yang gabung jadi satu. Itu namanya kam muttasil, bilangan yang bercantum menjadi satu. Bilangan yang bercantum menjadi satu ni dipanggil juga apa? Dipanggil juga, dikatakan jisim. Tu dipanggil berjisim. Jisim, berjisim. Kita ni berjisim, meja ni berjisim, rumah ni berjisim, kain ni berjisim, cermata ni berjisim, handphone ni berjisim. Tu berjisim. Sesuatu yang Allah jadikan daripada beberapa benda, beberapa bahan yang bergabung menjadi satu. Tu berjisim. Allah tidak berjisim. Kalau Allah berjisim seperti makhluk, mukhalafah, laisa kamitslihi syai'un. Allah Ta'ala tak serupa dengan sesuatu. Kalau sesuatu itu berjisim, tidak boleh dikatakan Allah berjisim. Kalau sesuatu itu berbentuk, tidak boleh dikata Allah berbentuk. Kalau sesuatu itu berwarna-warni, Allah tidak boleh dikata berwarna-warni. Kalau sesuatu itu bertempat, Allah tidak boleh dikatakan bertempat. Begitu. Mengaji, insya-Allah nanti lama-lama faham sahabat, jangan risau. Mengaji selalu istiqamah, insya-Allah nanti lama-lama Allah bukakan jalan. Insya-Allah. Jangan putus asa ngaji. Kalian semua boleh faham, boleh pandai, insya-Allah. Jaga akidah kita. Ni akhir zaman ni belum keluar dajjal lagi, fitnah dajjal ni belum keluar lagi. Nak merosakkan akidah kita, jadi jaga akidah betul-betul. Kuncu-kuncu dajjalnya banyak, fahaman-fahaman yang nak mengajak kepada kesesatan tu macam-macam. Kalau kita tak belajar daripada sekarang, kalau kita tak nak ambil tahu daripada sekarang, takut nanti Allah biarkan kita, takut nanti Allah tak peduli dengan kita, takut nanti Allah tak tolong kita, takut nanti Allah tak tolong anak bini kita, keluarga kita besok, takut Allah biarkan.
Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Sebab ada dalam Quran sebut, barang siapa yang melupakan Allah, Allah akan lupa dia. Siapa yang tak ambil peduli tentang apa yang Allah suruh, Allah tak akan pedulikan dia nanti. Allah akan biarkan dia. Pandai-pandailah. Siapa yang boleh tolong kita? Kita harap pertolongan Allah. Mana ada yang lain selain daripada Allah berkuasa nak memberi pertolongan? Jadi jangan berani dengan ancaman Allah tu. Jangan berani dengan ancaman Allah. Allah kata siapa yang lupakan di atas dunia, dia akan lupakan orang tu nanti di hari kiamat. Allah tak akan bagi pertolongan. Allah tak akan pedulikan dia. Allah tak akan pandang dia. Allah tak akan pandang dia. Allah Ta'ala tak akan tolong dia. Na'udzubillah min zalik. Kalau kita nak Allah tolong kita, jangan abaikan apa yang Allah perintah. Jangan abaikan. Sejahat apa pun kita, semaksiat mana pun, jangan abaikan apa yang Allah perintah. InsyaAllah. Jadi dengan insya-Allah, dengan berkat ilmu, dengan berkat ikhlas kita belajar, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Allah Ta'ala firman, siapa-siapa yang bersungguh kepada kami, Allah tak letakkan orang soleh yang bersungguh, orang soleh yang bersungguh, orang solehah yang bersungguh, tak. Allah Ta'ala kata siapa-siapa yang bersungguh. Siapa-siapa yang bersungguh, tak kisah lelaki, tak kisah perempuan, tak kisah tua, tak kisah muda, tak kira kaya, tak kira miskin, tak kira dia orang taat, dia orang maksiat, tapi dia bersungguh-sungguh nak dekatkan diri dengan Allah, sungguh-sungguh nak baiki hubungannya dengan Allah, sungguh-sungguh nak baiki hati dia supaya sampai kepada Allah. Lanahdiyannahum subulana. Nescaya sesungguhnya, demi sesungguhnya kami akan bagi petunjuk, kata Allah. Kami akan bagi petunjuk. Lanahdiyannahum subulana. Allah akan tunjukkan jalan-jalannya. Dengan kebijaksanaan Allah, Allah akan tunjukkan jalan-jalan dia, supaya hamba tadi sampai kepada Allah Ta'ala. Jadi bersungguhlah ngaji. Bersungguh ngaji. Ada jadual waktu kelas. Ada jadual waktu kelas yang tetap. Ada kitab mengaji bersungguh, insya-Allah. Yang kata tak boleh, orang tak boleh mengaji, orang tak layak mengaji ni, orang yang dah mati. Orang yang dah mati baru tak boleh, baru tak layak. Kita yang masih hidup ni layak. Sejahat apa pun kita layak. Ngaji sahabat-sahabat, insya-Allah jangan lemah. Berjamaah sama-sama kita saling ingat mengingati, saling berganding bahu, saling tegur menegur. Warna? Lolap? Rancak sikit. Allahumma salli ala Muhammad. Minum dulu. Bismillah. Rancak sikit. Bismillah. Mengantuk Bismillah. Allah. Panas. Malam ni panas. Dia lemau. Allah, ni sahabat-sahabat ni ada 96 orang ni pun jangan terlelap juga ni. Biasalah tu Baik, okey. Masih semangat sikit ni. Allahumma salli ala Muhammad. Dan jikalau dan jika roh itu qadim sekalipun, kerana jikalau hidup ia Allah dengan roh, nescaya adalah Allah Ta'ala itu jadikan muttasil pada zat atau dikatakan jisim. Sebab tu tak boleh kata Allah hidup dengan roh. Kalau Allah hidup dengan roh, dipanggil apa tadi? Kam muttasil. Kam muttasil tu apa bendanya? Beberapa benda ataupun beberapa perkara yang bergabung menjadi satu. Tu masuk kam muttasil. Kam muttasil ataupun kam muttasil ni dalam erti kata lain berjisim. 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 Boleh sahabat insya-Allah. Kalau tertinggal jangan risau tu. Kawan kita tu Azman munculkan diri Azman. Azman ada tu. Azman insya-Allah Azman rakam biasa sahabat. Kawan-kawan kalau tertinggal tu Azman ada. Nanti dia akan share dia akan share video yang dia rakam ni. Tapi dalam grup lah. Dalam grup tu.
Siapa nak ni nanti boleh join kelas, boleh join grup tu. DM saya lah, insya-Allah. Yang berminat lah, tak berminat tak apa, tak paksa pun. Banyak orang lain, banyak tuk-tuk guru lain lagi. Ataupun dipanggil jisim, yakni jisim tu apa? Benda-benda yang diterima bahagi. Yang tu jisim bila sebut berjisim maknanya sesuatu yang boleh dibelah bagi. Yang tu boleh dibelah bagi, boleh dibelah-belah, boleh dihurai-huraikan, boleh dipisah-pisahkan. Itu makna jisim, berjisim. Kita hamba ni, kita makhluk ni berjisim. Bukan saja manusia berjisim, batu, kayu berjisim. Sebab tu kita boleh dipotong-potong, boleh dikerat-kerat dan sebagainya. Sebab kita ni makhluk yang berjisim. Allah tidak berjisim. Kalau Allah berjisim, serupalah dia dengan makhluk pada pihak sama-sama berjisim. Laisa kamitslihi syai'un wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Mukhalafatuhu ta'ala lil hawadith, dia tak serupa dengan segala sesuatu yang baru. Boleh, siapa nak join nanti DM nanti saya jawab, insya-Allah. Lepas kelas kan sambil minum-minum kan, insya-Allah nanti saya balas baliklah. Belajar. Jangan, kitab ni selalu saya ulang, jangan risau. Selalu ulang, banyak kali saya baca. Seminggu ada 2, 3, 4 kali baca kitab ni. Maka iaitu Allah Ta'ala itu jisim batil. Nak dikatakan Allah tu berjisim, batil, salah. Allah berjisim, salah lah. Batil, salah pada bicaraan sifat wadaniyah dulu. Tengok balik. Sebab tu kena ada kitab. Bila ada kitab nanti boleh buka balik, tengok dalam bab wahdaniyah. Dalam bab wahdaniyah tu dia akan terangkan ketunggalan Allah pada zat, ketunggalan Allah pada sifat, ketunggalan Allah pada af'al. Nanti dia akan huraikan. Di situ nanti kita akan tengok balik. Maksudnya berbilang-bilang Allah pada zat itu adalah perkara yang mustahil kerana menafikan ketunggalan. Wajib kita mengesakan zat Allah. Ni sekarang tiba-tiba nak kata Allah bergabung pula dengan roh. Jadi menyalahilah dengan wahdaniyah dulu. Dulu dah i'tikad Allah wahdaniyah, zat Allah ketunggalan, zat Allah bukan jisim. Takkan sekarang ni pula nak i'tikad Allah berjisim. Dulu dah i'tikad Allah Ta'ala tu wahdaniyah, zatnya tunggal. Nampak tak? Sebab tu kata i'tikad adalah perkara yang kita pegang sungguh-sungguh sampai bila-bila. Bila kita i'tikad Allah tu tunggal lah. Apa pun, sampai bila pun dia takkan berubah. Allah Ta'ala tu zatnya ketunggalan. Zat Allah Ta'ala bukan daripada kam muttasil ataupun kam munfasil. Tengok balik dalam bab wahdaniyah. Dalam bab wahdaniyah tu dah tolak dah pahaman yang mengatakan zat Allah itu bercantum, zat Allah tu bergabung dengan sesuatu. Dalam bab wadaniyah dulu dah terang nyata jelas. Tengok balik sana dalam bab wadaniyah. Dan dalam bab mukhalafatuhu lil hawadith yang lepas kedua-duanya, maknanya bab wahdaniyah dan bab mukhalafah, sifat mukhalafah dah lepas dah. Dah lepas dah dulu. Tengok balik dengan dalil-dalil yang nyata di sana. Di sana makna dalam bab wadaniyah, Waalaikumsalam. Dalam bab wadaniyah dan dalam bab mukhalafah dulu dah terang nyata jelas. Dalil akli pun ada, dalil naqli pun ada, dalil daripada Quran pun ada, dalil dalam bentuk fikir pun ada dulu dalam bab wadaniyah dan dalam bab mukhalafah dulu dah. Tengok balik situ. Tengok balik situ. Dan sifat hayat Allah Ta'ala itu tidak ada baginya ta'aluk. Tak sama seperti sifat-sifat ma'ani yang lain. Sebelum ni kita dah belajar sifat ma'ani, sifat kudrat. Artinya sifat perkuasa Allah. Ta'aluk sifat kudrat ni mengadakan makhluk, meniadakan makhluk. Kemudian iradat sifat perkehendak Allah. Ta'aluknya, peranannya menentukan sama ada makhluk itu nak dijadikan atau tidak dijadikan. Itu iradat. Ilmu Allah, ta'aluk inkishaf, menyatakan segala perkara yang wajib, yang mustahil dan yang harus. Segala-galanya telah ada di dalam ilmu pengetahuan Allah sedia kala lagi. Itu ta'aluk ilmu. Kudrat, iradat, ilmu, hayat. Ada pun sifat hayat tidak ada berta'aluk.
Hanya sifat yang mengesahkan dan membolehkan bagi zat Allah bahawa bersifat dengan sifat-sifat ma'ani yang lain juga. Yakni pada akal kita fikir sifat hayat Allah Ta'ala ini merupakan suatu sifat yang nak membolehkan Allah Ta'ala itu memiliki segala sifat-sifat kesempurnaan yang lain. Kerana akal kita tidak boleh memahami seandainya Allah Ta'ala tidak bersifat hidup, bahkan Allah tu bersifat mati, bagaimana Allah Ta'ala nak bersifat dengan kuasa kalau dia mati? Bagaimana dia nak bersifat melihat, mendengar kalau dia mati? Bagaimana dia nak menjadikan makhluk kalau dia mati? Macam mana kalau dia nak menentukan makhluk kalau dia mati? Nampak tak? Jadi itu yang dimaksudkan sifat hayat ini adalah merupakan sifat yang mengesahkan. Mengesah tu makna nak membolehkan adanya sifat-sifat sempurna yang lain pada Allah. Kerana kalau Allah mati, nescaya takkan adalah segala sifat yang lain. Ini pada akal, ini pada akal kita faham. Akal kita faham begitu. Nampak macam ada dulu dan kemudian. Kalau kita fikir macam ni, nampak macam ada dulu dan kemudian. Seolah-olah sifat hayat Allah Ta'ala tu ada mula-mula, kemudian baru sifat-sifat yang lain tu datang. Sebab itu ini pada akal, bukan pada hakikat. Adapun pada hakikat, sifat hidup Allah, sifat sama' basar kalam Allah, sifat kudrat iradah Allah, semuanya sedia kala lagi, tidak ada yang terdahulu dan tidak ada yang terkemudian. Kerana segala sifat-sifat kamalan Allah Ta'ala itu wajib. Ingat tu, tidak ada dulu dan tidak ada kemudian sifat Allah tu. Semuanya sedia kala. Semua sifat Allah sedia kala. Tak ada dulu, tak ada kemudian. Dan dalil atas adanya Allah Ta'ala tu sifat hayat, bukti yang menunjukkan ada sifat hidup pada Allah Ta'ala dan tidak mati, dalilnya itu ialah kita fikir. Namanya dalil akli. Dan tilik kepada makhluk ini, jika tidak ada pada Allah Ta'ala sifat hidup, jawabnya, kalaulah Allah Ta'ala tu tidak ada sifat hidup, jawabnya nescaya adalah ia Allah Ta'ala tu mati. Dan jika ia Allah Ta'ala tu bersifat mati, nescaya tak dapat menjadi ia Allah akan makhluk ini. Kalau Allah Ta'ala tu tidak bersifat hidup, maknanya dia bersifat dengan mati. Kerana mati itu lawan bagi hidup. Akal kita fikir macam tu. Kalau Allah tak ada hidup, maknanya dia mati. Bila dia mati, dia takkan menjadikan alam, dia takkan menjadikan makhluk. Dah tu betul ke tak ada makhluk sebab Allah tak jadikan kerana dia mati? Jawabnya iaitu batil, salah. Kerana makhluk ini sudah ada dengan musyahadah. Kerana makhluk ni dah ada dengan musyahadah. Apa makna musyahadah? Dah tengok dengan mata. Tu musyahadah, makna dah tengok dengan mata kita sendiri. Mata kita sendiri dah tengok adanya makhluk. Bahkan pandangan kita tu pun makhluk. Biji mata kita pun makhluk yang Allah jadikan. Pandangan kita ni pun Allah yang jadikan ni. Sekarang ni kita boleh memandang ni, nampak objek-objek ni, Allah lah yang memperlihatkan objek-objek ni. Kita boleh melihat, inilah dalil, tanda yang menunjukkan Allah tu ada. Kita boleh memandang, kita boleh mendengar ni, kita boleh bercakap ni, kita boleh duduk dalam kuliah ni. Inilah dalil di antara dalil-dalil, bukti-bukti yang menunjukkan Allah Ta'ala itu memiliki sifat hidup. Kita boleh mendengar, kita boleh bercakap ni, kita boleh memandang ni, kita boleh berfikir ni. Ni dalil lah ni, cuma kita tak perasan. Jadi macam terlupa. Padahal inilah dalilnya. Dalil tentang kewujudan Allah, dalil tentang kesempurnaan Allah, dalil tentang maha suci Allah tu daripada sebarang kekurangan, dalilnya ada pada diri kita sendiri. Tu dalil yang paling dekat sekali. Bukti kewujudan Allah paling dekat sekali adalah kewujudan diri kita sendiri. Tapi kita tak perasan, kita selalu jadikan dalil-dalil tentang adanya Allah, tengok makhluk yang jauh-jauh tu. Tengok bulan, teringat Allah. Tengok matahari, teringat Allah. Tengok gunung ganang, teringat Allah. Tengok lautan, teringat Allah. Padahal diri kita tu sendiri dalil dah. Dalil dah.
Tak tengok bulan pun boleh ingat Allah, tak tengok matahari pun sebenarnya boleh ingat Allah, sebab kewujudan kita ni pun sendiri, adanya kita ni sendiri, adanya akal kita ni sendiri pun, adanya kefahaman kita, adanya pemikiran kita ni, adanya pendengaran kita ni sendiri adalah dalil yang paling dekat sekali dengan kita tentang adanya Allah yang bersifat dengan maha kuasa, maha sempurna, maha bijak dan sebagainya daripada segala sifat kesempurnaan. Itu makna musyahadah. Musyahadah makna pandangan mata. Kalau begitu, makna kalau begitu setelah ditilik dengan dalil akli tadi, kalau begitu tetaplah dan kejaplah di hati. Kejap dengan mana yakinlah di hati bahawa ada pada Allah Ta'ala itu sifat penghidup. Dia Allah tidak mati. Pegang betul-betul, jazam betul-betul. Doa dapat ke, doa tak dapat ke, tetap yakin Allah hidup. Hidup senang ke, hidup susah ke, tetap wajib yakin Allah hidup. Doa kita dikabul ke, doa kita tak dikabul ke, tetap yakin Allah hidup. Kerana syaitan nafsu ni dia datang, dibisik, dia meragu-ragukan kita. Lebih-lebih lagi bila kita ditimpa musibah, ujian yang berat-berat, dia akan datang bisik-bisikkan dalam hati supaya kita meragui tentang hidupnya Allah, meragui tentang adanya Allah, meragui tentang mengetahuinya Allah. Dia akan ambil kesempatan waktu tu. Jadi kalau kita tidak ada pengetahuan yang teguh terhadap Allah ni, tidak mustahil akidah kita boleh bergoncang dan boleh rosak akidah. Na'udzubillah min zalik. Nak jadi kufur ni, para penuntut ilmu rahimakumullah, para muhibbin sekalian, nak menjadi murtad tidak syarat menolak sekalian. Nak menjadi murtad tidak syarat sujud kepada berhala. Cukup dengan meragui tentang sifat kesempurnaan Allah pun menjadikan seseorang itu jatuh murtad. Na'udzubillah. Cukup ragu dah. Cukup ragu cukup. Cukup ragu. Ragu sudah. Rosaklah akidah. Dengan ragu tu rosaklah akidah. Sebab tu kita nak kena jazam yang putus, kena ada dalil, nak bagi pegangan kita, akidah kita terhadap Allah ni memiliki sifat-sifat kesempurnaan ni, kena ada dalil. Dalil ni lah tempat kita nak meyakinkan, nak meneguhkan akidah kita. Kalau tak ada dalil, kita main ikut-ikut je, kita main dengar-dengar, nanti dia goyang, dia bergoyang, lama-lama cabut. Na'udzubillah. Sebab tu dalam kitab ni dia ajar kita daripada A sampai Z. Zat Allah, apa sifat dia, apa erti sifatnya, apa maksudnya, mana dalilnya, mana bukti, supaya kita boleh berpegang teguh dengan akidah. Datanglah ujian macam mana pun, mudah-mudahan takkan bergoyang, sebab ada dalil, ada bukti. Datanglah orang bangkang macam mana pun, tetap takkan bergoyang, kita ada dalil. Orang nak kata Allah mati tak? Orang nak kata Allah hidup dengan roh tak? Sebab kita ada dalil, kita ada bukti. Kalau begitu tetaplah dan kejaplah. Kejap ni di sini mana? Kejap, kuat. Kejap dengan mana? Kuatlah di hati. Yakinlah di hati, jazamlah di hati bahawa ada pada Allah Ta'ala itu sifat berhidup. Dia Allah tidak mati. Itulah pengakuan yang sebenar, yang muafakat dengan pengakuan Allah Ta'ala seperti firman-Nya. Bawa pula dalil daripada Quran. Tadi dalil dengan bentuk pikiran, sekarang ni dalil lagi, bukti lagi, bukti yang menunjukkan Allah tu hidup. Tadi dengan cara fikir, tadi tu jikalau Allah tidak hidup, jikalau Allah Ta'ala tidak ada hidup, maknanya dia mati. Kalau dia mati, dia tak akan jadikan makhluk. Tak ada makhluk ni salah, kerana makhluk ni sudah disaksikan oleh mata kita sendiri. Mana membuktikan adanya makhluk ini, bukti ni, makhluk ini menjadi dalil, bukti yang menunjukkan Allah itu ada. Allah Ta'ala itu Tuhan yang bersifat hidup, tidak mati. Itu dalil akal. Ni bawa dalil Quran pula. Mana dalil daripada Quran? Mana bukti? Bukti daripada Quran. Huwal hayyu, huwal hayyu. Dia Allah Ta'ala tu al-hayyu, yang hidup. Itulah dalilnya dalam Quran. Allah Ta'ala firman dia yang hidup. Takkan kita nak menafikan pula. La raiba fihi. Tidak ada sebarang keraguan di dalamnya Quran. Kalau Ta'ala kata dia hidup, hidup wajiblah yakin. Jadi siapa yang meragui kehidupan Allah, siapa yang ragu tentang Allah tu hidup, rosaklah akidahnya. Kerana apa? Kerana meragui Al-Quran. Kerana dia ragu dengan Quran. Wal hayyu, dia Allah Al-Hayyu, yang hidup. La ilaha illahu, tidak ada selain daripada dia. Fad'uhu mukhlisina lahuddin, hendaklah kau minta
hendaklah kamu berdoa akan dia hal keadaan kamu minta doa tadi ikhlas. Allahumma sallam fad'uhu mukhlishina lahuddin alhamdulillahirabbil alamin. Artinya Allah Taala itu yang hidup, tidak ada Tuhan melainkan dialah Tuhan maknanya. Maka hendak berdoalah kamu, mintalah pada Allah Taala tu dengan sepenuh-penuh keyakinan. Ingat kita berdoa pada Allah bukan kerana nak memaklumkan, nak bagi tahu. Takut Tuhan tak tahu apa hajat, apa doa, apa impian. Jangan lupa kita dah belajar sifat ilmu Allah tu. Allah telah mengetahui segala-galanya. Benda yang sedia kala, benda yang sedang jadi, benda yang dah lepas, dan benda-benda yang akan datang yang tidak berkesudahan tu semuanya telah ada dalam ilmu pengetahuan Allah. Jadi kita berdoa kerana apa? Nak merendahkan diri kepada Allah. Kita berdoa kerana nak menzahirkan sifat kehambaan kita kepada Allah. Kita berdoa kerana nak menunjukkan kefakiran kita dengan Allah. Kita berdoa kerana nak beribadat kepada Allah. Bukan kita berdoa kerana nak bagi tahu, sebab takut kalau tak doa Tuhan tak tahu. Jangan, Allah tahu dah sedia kala lagi. Jadi kita nak manja-manja dengan Allah, nak doa tu, nak menzahirkan yang kita ni sangat-sangat berhajat dengan Allah. Tu sifat fakir kita. Minta, fakir makna tak ada apa-apa. Jadi kita minta kepada yang memiliki segala-galanya. Jadi minta tu, berdoa tu ibadat. Doa tu ibadat. Bukan nak suruh Allah dah. Doa tu bukan nak suruh Tuhan. Nak maklumkan, nak merayu, nak merintih, nak menzahirkan yang kita ni lemah. Ya Allah, lemah, dhaif ya Allah, aku yang kaya ni. Contohnya nak minta doa ni supaya kau kekalkanlah kekayaan aku ni. Yang sihat ya Allah, kau kekalkanlah sihat aku ni. Yang duduk dalam maksiat ya Allah, bagilah taufik supaya aku dapat tinggalkan maksiat ni. Yang malas mengaji, bagilah taufik ya Allah pada aku supaya aku rajin mengaji. Yang tak beramal dengan ilmu, doa ya Allah, bagilah aku taufik untuk beramal dengan ilmu. Tu kita senantiasa berkehendak, berhajat, bergantung kepada Allah dalam segala kelakuan, segala hal, segala waktu. Senantiasa makhluk tu berhajat, berkehendak kepada Allah, sedar ataupun tak sedar. Ni kita fikir ni berhajat kepada Allah lah ni. Kalau Allah tak bagi kita fikir, tak boleh fikir, tak boleh kelip mata, tak boleh memandang, tak boleh bernafas, tak boleh hidup kita ni. Ni tanda kita sentiasa berhajat kepada Allah. Jadi mintalah pada Allah hal keadaan kamu berdoa itu dengan kelakuan ikhlas baginya. Allah Ta'ala tu agama, undang-undang. Allah Ta'ala tu ada undang-undang dia, ada keputusan-keputusan dia, ada peraturan-peraturan dia. Puji-pujian itu bagi Allah. Siapa dia Allah ni? Tuhan sekalian alam. Tuhan sekalian alam, pemilik, pentadbir, pencipta sekalian alam. Sekalian alam ni, alam yang nampak, alam yang tak nampak, alam dunia, alam akhirat, alam kiamat, alam barzah, semua tu tuannya, pemiliknya, penciptanya adalah Allah. Alam haiwan, alam jin, alam syaitan, alam iblis, alam malaikat, alam tumbuh-tumbuhan, tu macam-macam alam di atas dunia ni. Semua tu tuan dia, pemilik dia Allah. Tuhan sekalian alam. Tak ada kongsi dengan siapa-siapa, tak ada bersyarikat dengan mana-mana kerajaan, tak ada. Bahkan hak dia mutlak, hak Allah secara mutlak. Maka nyatalah dalam ayat itu bahawanya Allah Ta'ala itu bersifat dengan hayat. Ianya Allah tidak mati. Jadi hidup Allah Ta'ala itu hukumnya wajib, mati Allah Ta'ala itu hukumnya mustahil. Pegang elok-elok. Wallahu a'lam. Habis dah satu kitab. Satu kitab lagi kita baca Muniyatul Musalli. Tengok Muniyatul Musalli, saya muka surat apa kita? Ada tanda tak? Muniyatul Musalli, saya muka surat berapa ya? Tajuk apa itu? Satu kitab lagi. Jangan balik dulu, satu kitab lagi. Jangan balik dulu, satu kitab lagi.
Atau dah ngantuk 15 minit. Tajuk apa Banyatul Musalli mutu surat 136. Berapa bang? 36. Ha? 36. 36. Bab apa kah? Ayat apa dia punya tajuk? Ada tak tanda saya punya muka surat apa itu? Dia tak datang itu. Aku tak datang. Muniatul Musalli. Muniatul Musalli insya-Allah. 36. Baris berapa? Kasih. 11. Ha? 11. Sebelah lagi atas bawah. Sekadar Sebelah atas. Sekadar kata yang berapa? 1109 110 Sebelah lagi atas 110 bawah. Kasih. Tajuk apa tu? Siapa pasal pemerintah ya? pemerintah 36 baik. Dan kata Walid bahawasanya binasa rakyat senya dengan binasa Walid. Dan baik mereka itu dengan baik orang. Dan kata Walid Ibn Surat berapa tu? Nabi Nah, Rumi 110. Rumi 110. Kitab Rumi 110. Bawah dengan bawah. Jadi mengambil iakan dia pada selama-lamanya dan kemudian menyuruh kata setengah para ahli tawarikh bahawa Malik daripada muluk itu sudah belum yakni bahawasanya satu raja daripada segala raja-raja keluar ia berjalan di dalam mamlakahnya belum itu. Dan kata Walid bahawa binasa rakyat. Saya punya kitab tolong tulis 358. 458 saya punya kitab. Kitab Muniatul Musalli. Muniatul Musalli geng. Muniatul Musalli. Seratus berapa dia Rumi? 110 Rumi. Qala al-musannifu rahimahullah ta'ala wa nafa'ana wa iyyakum bi'ulumi wa bi'ulumi masyayikhina fid darain amin ya rabbal alamin. 110 Rumi 110. Ah 110 Rumi 110. 458 tu saya punya kitab. Dan kata Walid bahawasanya binasa rakyat. Rakyat tu akan binasa, rakyat akan rosak, rakyat akan punah. Bahawasanya binasa rakyat, binasa wali. Maksudnya binasa rakyat itu disebabkan oleh binasanya wali. Wali ni mana pentadbir, pemerintah lah.
ketua. Rakyat tu, satu-satu negara tu rakyat dia jadi rosak disebabkan oleh rosak pemimpin dia. Mudah nak faham? Mana-mana negara yang rakyatnya rosak disebabkan oleh rosak pemimpin dia. Bila pemimpinnya rosak, rakyat pun rosaklah. Siapa kata tadi? Walid. Walid ni siapa ni? Walid ni iaitu Walid bin Hisham bin Muawiyah bin Hisham bin Uqbah. Dia ni seorang amil bagi Umar bin Abdul Aziz. Dia amil, bagi amil zakat bagi Umar bin Abdul Aziz pada waktu tu. Jadi dia kata bahawasanya binasa rakyat sebenarnya binasa wali. Makna disebabkan binasa rakyat tadi disebabkan oleh binasanya pemerintah. Wali ni mana pentadbir, penguasa, pemerintah, ketua. Dan baik mereka itu rakyat dengan baik wali. Bila walinya baik, walinya taat kepada Allah, walinya bertakwa, walinya soleh, maka rakyatnya pun jadi baiklah. Rakyatnya pun jadi baiklah. Bila pemerintah tadi baik, bertakwa kepada Allah, maka rakyatnya jadi baiklah. Macam kan contoh kisah zaman pemerintahan Umar bin Abdul Aziz tu, tengok cerita rakyat dia macam mana. Rakyat dia macam mana? Rakyatnya tak ada yang miskin, tak ada pecah belah. Dikhabarkan haiwan-haiwan pun berdamai. Berkah tadi, dengan sebab berkahnya pemerintah yang takwa kepada Allah tadi. Dahlah ulama jadi pemerintah pula takut kepada Allah, maka dia tak akan buat zalim. Pemerintah yang kasihkan Allah, dia akan taat apa yang diperintah oleh Allah. Bila Allah kata dia tak akan menzalimi rakyat dia. Sebab apa? Menzalimi rakyat ni maknanya benda yang dilarang oleh Allah. Jadi bila dia cintakan Allah, dia kasihkan Allah, dia akan taat perintah Allah. Bila dia meletakkan cintanya pada Allah tu lebih daripada segala-galanya, kalau pemerintah dia meletakkan cintanya kepada Allah tu lebih daripada segala-galanya, dengan sendiri dia akan tidak melakukan kezaliman. Dia akan taat kepada Allah, dia akan menghukum mengikut hukum hakam Allah yang maha adil. Dia tidak akan membuat zalim meskipun pada orang yang tidak patuh pada dia. Meskipun orang kafir di bawah rintahan dia tak akan buat zalim. Sebab apa? Dia takut kepada Allah. Allah tidak membenarkan penipuan, Allah tidak membenarkan kezaliman. Allah Ta'ala tidak menyuruh mentadbir dengan memaksa, dengan menzalimi rakyat. Dan baik mereka itu jadi apabila wali tadi baik taat kepada Allah, tak kisahlah siapa dia ni. Dia ni wali ni, pemerintah ni mesti orang takut kepada Allah, benar-benar takut kepada Allah. Dia mesti bertakwa, dia mesti takut kepada Allah, dia mesti gerun dengan Allah, dia mesti malu dengan Allah, barulah dia akan mentadbir mengikut syariat Allah. Dia tak akan zalim, dia tak akan pilih bulu. Dia tak akan pilih bulu. Dia akan menegakkan hukum dengan sebenar. Yang salah-salah tak peduli siapa pun. Dia tak akan ada kroni. Dia tak akan kroni tu makna pilih bulu lah. Bila orang-orang yang dekat dengan dia buat salah, dilupakan, gugurkan kes. Bila orang-orang yang tak ada kena dengan dia, daripada sekecil-kecil perkara dicongkil dan sebagainya. Itu sebab tak takut kepada Allah lah. Kalau dia takut kepada Allah, dia tahu perbuatan yang macam tu dibenci oleh Allah, dia tak akan buat. Tapi bila dia tak takut kepada Allah, dia akan buatlah benda tu. Tak kisahlah siapa-siapa pun. Ini umum, maksudnya umum. Umum mana-mana pemerintah bila tak takut dengan Allah, dia akan zalim. Zalim ni dia akan membuat sesuatu benda yang tidak disuruh oleh Allah. Allah kata jangan menipu, dia menipu. Allah kata jangan rasuah, dia akan rasuah. Sebab apa? Dia tak takut kepada Allah. Tapi kalau dia takut kepada Allah, dia akan usaha tinggalkan.
Dia tidak akan menggalakkan perkara maksiat, bahkan dia akan mengajak rakyatnya supaya menjadi rakyat yang taat, takut kepada Allah. Bukan menggalakkan, bukan membuka ruang-ruang kemaksiatan pada rakyat dia yang Islam. Sebab tu penting. Pentingnya mencari pemerintah yang takut kepada Allah. Cukup bila dia ada sifat takut kepada Allah, dengan sendiri akan adalah segala sifat yang baik pada diri dia. Orang sabar sebab dia takut. Orang tak akan bohong sebab dia takut pada Allah. Dia tak akan berat sebelah sebab dia takut kepada Allah. Waktu takwa tu. Dan kata Wahab bin Munabbih, apabila mencita-cita wali, yakni raja-raja dengan zalim. Ni, apabila raja tadi dalam hatinya ada keinginan, dia tak buat lagi. Bila raja tu tadi ada keinginan, ada ingin, ada hasrat nak buat zalim atas rakyat dia, belum buat lagi, azam dah, atau dikerjakannya dengan dia, ataupun dia buat zalim. Tadi satu dia berhajat nak buat, tak buat lagi. Yang kedua ni dia dah buat zalim, dimasukkan oleh Allah Ta'ala kekurangan pada ahli mamlakahnya, pada pekannya dan pada tanamannya dan abingnya. Abing ni makna susu. Maknanya apabila, kata siapa tadi? Wahab Munabbih tadi. Kata Wahab bin Munabbih ni, dia ni seorang ahli tarikh. Ni Wahab bin Munabbih ni ahli tarikh di kalangan tabi'in. Dia tabi'in. Ni bukan orang fasik ni, orang tabi'in. Orang yang pernah berjumpa dengan sahabat Nabi radhiyallahu ta'ala anhum. Dia sangat alim, paling mengetahui bab tarikh, bab sejarah. Jadi kata dia apa? Apabila wali tadi mencita-cita, apabila wali itu berhasrat untuk melakukan kezaliman, tak kisahlah mana-mana pemerintah atas dunia lah, apabila dia ada hasrat, ataupun termasuk juga orang yang memiliki pentadbiran, sama ada pentadbiran dia tu besar ataupun kecil. Dalam rumah tangga contohnya, suami, dia pentadbir, dia pemerintah dalam rumah tangga dia, ketua kampung, dia pentadbir dalam karya dia, ketua menteri bahagian negeri lah. Kalau kemudian besar sekali ketua menteri, dia segala negeri-negeri pula yang duduk bawah dia. Jadi apabila dalam diri mereka ni ada hasrat nak buat zalim, mencita-cita nak buat zalim, nak buat benda yang Allah larang, dimasukkan oleh Allah Ta'ala kekurangan pada ahli mamlakahnya, pada pekannya dan pada tanamannya, pada abingnya, mana Allah akan mengambil berkah. Maksudnya Allah akan menarik segala keberkatan yang ada di dalam bandarnya, di dalam kampungnya, dalam tanam-tanamannya, dan juga pada haiwan. Jadi sendiri mau ingat lah. Apabila pemerintah ada niat nak buat zalim, ataupun dia melakukan zalim, Allah akan ambil berkah yang ada dalam negeri ataupun negara tadi tu, ataupun dalam keluarga tadi tu. Allah akan kurangkan berkah. Dan apabila mencita-cita dengan kebajikan, apabila pemerintah tadi berhasrat untuk membuat kebajikan dengan ikhlas lah, memang betul dia nak buat kebajikan, bukan janji manis dah, bukan waktu kempen kata nak buat kebajikan tak, bukan waktu kempen nak buat kebajikan tak, contoh nak menggula-gulakan rakyat saja, tapi sebenarnya itu umpan saja nak menarik, tu dah, ni memang daripada hati dia. Mana apa yang dia cakap di lidah tu memang dalam hati dia niat, memang kerana Allah dia akan buat. Bila dia dapat pangkat jawatan tu dia akan buat, dia akan laksanakan. Bukan makna di lidah dah. Dan adil, bila dia nak bersikap adil, makna dia nak mengikut
nak mengikut hukum hakam Allah dalam pentadbiran dia dengan keadilan, atau gemarkannya masuk berkah pada ahli mamlakahnya, mana Allah akan memberi keberkahan kepada kawasan jajahan negeri negara dia, yakni akan segala tempat kerajaannya pada segala yang tersebut itu. Boleh faham Jadi apabila seorang raja ataupun pemerintah ada niat jahat terhadap rakyat dia, maka Allah akan mengambil berkah di dalam negara tadi tu ataupun negeri tadi tu. Tanam-tanaman tak jadi, tu contohnya. Allah akan jadikan asbab. Allah akan jadikanlah asbabnya. Contohnya kemarau sepanjang tahun. Daripada kemarau tadi tu tanaman tak hidup, binatang banyak mati, kambing pun susunya kepek je. Tak ada labu susunya tak melayut-layut pun. Kepek je. Tu. Lembu pun kepek, lembu susu. Nama lembu susu tapi tak ada susu. Nama kambing susu tapi tak ada susu. Allah ambil berkah. Kan macam kisah apa? Kisah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam kan? Yusuf. Kisah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam waktu dia dijaga oleh siapa? Oh ni Halimatus. Halimatus Sa'diyah kan, kambing dia daripada kurus kering, bila Nabi duduk dengan dia, berkah, gemuk, labu susunya penuh susu, tu berkah. Tapi bila Allah ambil berkah, kepek susu ku kering, tinggal rangka dengan tulang. Itulah penting tu tadi. Dah menopos. Astagfirullahalazim. Apa nak dikatakan? Tu jadi awal monoposnya kambing tu. Sebab Allah ambil berkat. Tarik berkat. Awal menopos kambing, awal menopos lembu. Tak sungguh sahabat nak cerita Allah ambil berkat. Bila pemerintah ada niat jahat, niat zalim, Allah akan ambil berkat dalam kawasan pentadbiran dia. Tengok ada cerita ni. Kata setengah daripada ahli tawarikh bahawa Malik daripada beberapa raja, mana raja daripada beberapa raja, yakni bahawasanya satu raja daripada segala raja-raja keluar ia berjalan di dalam mamlakahnya. Satu hari, ni bukan cerita dongeng ni, cerita raja dulu-dulu. Ada seorang raja ni, dia keluar, dia nak pergi berjalan di dalam kawasan jajahan dia, mamlakah dia, negeri dia, negara dia yang ditadbir. Hal keadaannya menyembunyikan dirinya. Dia menyamar. Dia tak keluar dengan pakaian raja dia pakai dengan pakaian rakyat biasa. Maka turun ia atas seorang laki-laki yang ada baginya satu lembu perahannya. Tiba-tiba dia pergi kepada seorang laki-laki, rakyat lah, yang mana rakyat dia ni ada bela lembu perahan, lembu susu, yang mana sekali perah umpama 30 lembu yang lain. Punya berkat dia, lembu dia tu. Dia punya lembu tu seekor, dia memiliki perahan susu macam berapa? 30 ekor lembu yang lain. Punya suburnya. Lembu dia tadi tu. Kantung susunya penuh padat terik. Penuh padat terik. Labu susu dia tu. Macam 30 ekor lembu punya susu. Pergi seekor. Maka takjub raja itu. Raja tu jadi heran lah. Takjub mana heran. Pelik ni. Ni lembu jenis apa? Baka apa ni? Bukan main banyak susunya. Macam 30 ekor lembu pula. Padahal seekor. Jadi raja tadi, tapi pengembala lembu tu tak tahulah yang dia raja, sebab dia pakai orang biasa je. Dia menyamar. Demikian itu, dan mengkhabar-khabarkan pada dirinya. Tiba-tiba bila raja tu tadi tengok orang ni ada lembu power macam tu, punya berkah susu banyak, raja tu tadi dalam hatinya dah ada cadangan nak rampas lembu tu.
nak rembat lembu tu. Dengan mengambil akan dia akan lembu, bukan ambil akan tuan lembu. Tuan lembu tu nak buat apa? Ambil lembu. Bukan raja tu nak rampas tuan lembu, nak rampas lembu. Tuan lembu tak ada susu, lembu dia. Betul lah, dia ambil dia punya lembu lah. Yalah dia ambil lembu. Domain tu jangan salah domain sekarang. Salah domain sekarang. Maka raja itu hairan. Dan mengkhabar-khabar, maknanya bercita-cita dalam diri rajanya mengambil akan dia akan pengembala lembu pula kan. Tu jaga akan dia tu, akan lembu, bukan pengembala lembu. Lembu tu pengembala dia tak ada susu tu, lelaki-lelaki. Hilang mengantuk hilang mengantuk. Betul lah tu. Masya-Allah. Ayat tu yang salah faham. Okey, lepas tu maka datang ia raja pada pagi-pagi. Mana besoknya? Besok tu raja tu balik, makna bila dia dah tengok, dia dah dah lembu tu. Dia dah kalau macam cerita piramid tu, dia dah pangkah pintu rumah kawan tu. Dia kata besok dia nak datang. Besok dia nak kebas, dia dah pangkah perut lembu tu. Besok dia nak datang nak kebas. Maka besok tu dia datang pagi-pagi, awal pagi besok tu dia datang balik jumpa pengembala lembu tadi dengan niat nak rampas lembu tu. Maka diperah bagi lembu tadi setengah daripada barang yang memerah hari yang dahulunya. Makna besok pagi tu bila diperah susu lembu tu separuh aja. Tak sama macam semalam tu. Semalam tu dekat 30 ekor lembu punya susu. Pagi besok tu raja tu datang, bila nak perah susu jadi separuh je. Seolah-olah macam 15 ekor lembu lah punya susu. Maka berkata raja, apa hal perahannya pada hari yang dahulunya? Kenapa tak macam semalam? Kata raja, kenapa tak macam semalam? Semalam bukan main banyak susunya. Adakah kamu peliharakan akan bukan tempatnya yang dahulu? Dia tanya pengembala tadi, adakah kau bawa lembu kau ni pergi makan dekat tempat lain? Boleh jadi kau pergi bawa entah mana ragut, rumput tak ada protein, boleh jadi. Ni yang menyebabkan kurang susu. Kata pengembala lembu, tiada. Wahai tuan hamba, wahai tuanku. Tak ada. Better tambat tempat biasalah. Better tambat tempat biasa. Dan tetapi ada aku sangka bahawasanya raja kami mencita ia dengan zolim. Tiba-tiba katanya pengembala lembu tadi, barangkali kami ni, kita punya pemerintah ni ada niat nak melakukan kezoliman. Padahal dia tak tahu. Yang datang tu raja tu lah, tepek kena atas kepala raja tadi. Dia tak perasan. Kalau dia datang dengan pakaian, dia punya pakaian tu dah tentulah gembala tu tahu. Jadi kata pengembala lembu tadi, barangkali pemerintah kami ni nak melakukan kezaliman. Sebab tu Allah Ta'ala mengambil keberkahan pada susu lembu aku ni. Maka dijadikan kurang labannya, kurang susunya. Allah Ta'ala jadi kurang susu dia. Maka kerana bahawasanya raja apabila zalim atau cita-cita dengan dia zalim, hilang berkahnya. Tu Allah ambil berkat segala-gala yang ada dalam negara dia tu, Allah ambil berkat. Na'udzubillah min zalik. Jadi beringatlah ni, kita beringatlah, ni cerita bukan cerita dongeng, ni cerita daripada orang soleh ni. Kalau kita nak negara kita ni diberi keberkahan oleh Allah, maka kita kena doalah orang yang mentadbir, yang memimpin ni, supaya bertakwa kepada Allah, takut kepada Allah, jangan melakukan kezaliman siapa pun yang memerintah, supaya Allah kembalikan keberkahannya. Maka jadi Allah, bagaimana cara Allah Ta'ala nak mengambil berkah tu? Allah akan jadikanlah asbab-asbab dia. Allah jadikanlah asbab-asbabnya. Kemarau lah, padi tak jadilah, macam-macam lah. Padi terbakar ke apa ke, ikutlah. Allah Maha bijak nak jadikan asbab-asbab tu. Maka taubatlah raja itu. Maka jadi kuranglah labannya, kurang susu tadi. Maka kerana bahawasanya raja apabila zalim atau cita-cita dengan dia dengan zalim, hilang berkatnya. Maka taubatlah raja itu, sebab dah kena stepek tadi tu.
Kena stepek dengan apa, gembala lembu tadi. Gaja lembu tadi, gaja lembu pula dah. Mengantuk tu gaja lembu. Bukan. Jangan ketawa sahabat. Alah mengantuk. Ini tak ada sebut mana-mana Ni tak ada mana sebut raja-raja mana Ni umum. Nasib lah. Ni pemerintah mana-mana atas dunia ni. Tak ada kata pemerintah zaman dulu zaman sekarang akan datang, tak peduli mana-mana yang jadi raja, macam itulah. Kena beringat. Dan bukan raja lembu raja maka bertaubatlah raja tadilah orang tu. Dia bertaubatlah sebab dia dah makna sindiran ataupun perkataan daripada gembala lembu tadi sangat-sangat menyentuh hati dia. Maka dia pun bertaubat, menunjukkan dia raja yang baik lah ni. Sebab dia nak taubat. Kalau raja tak takut kepada Allah, dia buat ke kepala je. Kalau pemerintah tak takut kepada Allah, dia tak peduli. Walaupun rakyat bagi nasihat, jangan berubahlah, jangan zolimi kami, nanti Allah Ta'ala turun kepala, dia tak peduli. Sebab dia tak takut kepada Allah. Kalau dia takut kepada Allah, dia akan terima nasihat, dia akan terima teguran yang baik daripada orang bawah dia. Dan berjanji ia raja pada hatinya. Dia pun berazamlah, raja tadi berazam dalam hatinya akan Tuhannya, makna dia berjanji dengan Allah bahawa tiada ada ia mengambil akan dia. Dibatalkan niat nak rampas lembu tu. Maka pergi ia berpagi-pagi, makna besoknya, maka diperahnya seperti adatnya. Keluar balik susu macam sedia kala tu, menyamai 30 ekor lembu punya susu. Kembali balik, terik balik. Kembali terik balik labu susu lembu tu punya berkahnya. Jadi minta mana-mana pemerintah yang sedang melakukan kezaliman, taubat kepada Allah sungguh-sungguh. Taubat kepada Allah sungguh-sungguh, niat nak baiki. Ialah manusia ada salah silap, ditipu nafsu, ditipu syaitan, dihasut makhluk, dihasut oleh manusia-manusia yang cintakan dunia, macam-macam lah tu lah sebab. Maka moga Allah bagi taufik bertaubat kepada Allah. Moga Allah Ta'ala kembalikan keberkahannya. Habis. Dan setengah daripada bumi Maghrib, bahawasanya sultan mendengar khabar bahawasanya seorang perempuan ada baginya kebun, ada padanya kebun tebu yang sangat manis. Ni tempat lain pula, kat Maghribi pula. Bahawa jadi raja ni dengar ada rakyat dia memiliki tanaman tebu yang sangat manis. Bahawasanya tiap-tiap satu batang daripada batang tebu tadi dapat perahannya satu qadah, satu mangkuk besar tau. Maka mencita-citalah sultan tadi akan mengambil akan dia. Lalu sultan tadi nak rampaslah ladang dia tu. Nak rampas ladang apa tadi? Ladang tebu. Sebab satu batang tu boleh menghasilkan air tebu yang bukan main banyak lagi. Kemudian maka datanglah ia akan dia. Raja pun datanglah dan ditanyai akan dia perempuan daripada yang demikian itu. Maka katanya, bahkan raja tadi datang, betul ke dengar cerita viral dalam TikTok, kata engkau punya ladang tebu kau ni sebatang je, kalau perah panuh satu jak besar ni. Mana kalau nak pergi berniaga pasal malam tu, padan sebatang je lah, tak payah potong 2-3 batang, sebatang je cukup. Sampai ke petang orang berniaga tak habis. Dia kata betul. Dia kata bahkan mana betul. Maka diperahnya satu batang, maka tiada sampai setengah batang yang dahulu. Kering terus. Jadi kering terus tebu tadi tu, tak ada air dah. Sebab apa? Niat dia tadi nak rampas. Niat dia nak rampas. Maka baru niat tu. Belum rampas, ni dah selesai. Inilah selesai, rampas dah. Bukan niat je. Bukan innamal a'malu binniat je. Bukan niat je, dah pun berlaku lah. Macam-macam dirampas, macam-macam ditipu, macam-macam maka berkatalah sultan bagi perempuan itu, di mana yang dikata orang baginya bergian-bergian, mana yang orang kata duk viral dalam TikTok baru ni aku tengok, bukan main lagi kau punya ladang ni. Tebunya bukan main, manis, airnya banyak, orang viral. FYP. Ada 1.2 M like punya viral ni, aku datang ni. Nak tengok ni perah
Tak sampai secawan air. Mana pergi air ni? Maka berkata perempuan itu, seperti barang yang sampai akan daku khabarnya, melainkan bahawa adalah sultan senya telah mencita atas mengambil akan dia. Kena stepek gaji tu pula. Telah sampai khabar pada kami, boleh jadi pemerintah kami ada nak datang, satu masa nak datang nak merampas hak kami ni. Sebab tu Allah ambil berkah, kata dia. Maka teringatlah, maka terangkatlah berkah daripadanya. Allah angkatlah berkah. Bila ada niat tak elok je dalam hati pemerintah, mana-mana pemerintah, niat tak elok terhadap rakyat, nak rampas kata rakyat, nak tipu rakyat, Allah akan ambil berkat. Ni bukan cerita dongeng ni. Ni cerita betul. Saya tak ada kata mana-mana ni. Ini bukan kata nak berpolitik dah ni. Ini tengah belajar kan? Tengah belajar agama kan? Belajar kitab ni. Kitab Muniatul Musalli. Tak percaya buka no. Apa bendanya tadi? Lah. Maknanya mana-mana terangkat berkat. Jadi wahai pemerintah, betulkan niat kalian. Mentadbirlah kerana Allah, tadbirlah ikut syariat. Moga mendapat berkah daripada Allah. Moga kami ni rakyat jelata ni jadi dapat berkat. Bela kambing gemuk, susu kambing penuh, padat, padu, terik. Lembu gemuk, getah tak payah toreh 2-3 baris. 2 baris cukup. Satu biasa toreh semangkuk. Tapi bila berkat, satu pokok kena pasang besin. Allah. Tu berkat. Tak mustahil. Tak mustahil kan sahabat kan? Bila Allah bagi berkat, penoreh getah kita di mana-mana kan. Biasa dia orang nak dapat ke berkilo-kilo tu kan, naik bukit turun bukit kat 1000 batang pokok. Nak kena toreh. Satu batang sekali pakai 2 pisau. 2 pisau sekali toreh. Sian. Sawit satu tandan 500 kilo sedap. Ni tapi mudah-mudahan Allah Ta'ala bila pemerintah adil, takut pada Allah, jadi penoreh getah pergi pukul 7:30 balik lah. Dia boleh buat kerja lain. Toreh 2 batang je. 2 batang je. 50 kilo buat balik. Masya Allah. Pakai Ferrari lah jawab. Tak mustahil sahabat. Ni cerita berkah ni. Allah nak bagi berkah. Tak mustahil Allah nak bagi berkah kan. Pokok pun tak ada kena penyakit. Pokok pun tak ada kena penyakit. Apa lagi? Penoreh pun tak ada sakit. Penoreh sihat, pokok getah sihat. Kalau yang apa namanya tu, kelapa sawit tu, satu tandan tu 1 tan. Setandan 1 tan. Padang kaya lah. Macam style bunda. Nah. Berkat, Allah bagi berkat. 100 kilo jadilah 1 tan. 1 tandan 1 tan. Tak, yang lain tebang, tinggalkan 3 batang. Nelayan tak payah pasang jaring banyak-banyak, selapis jaring aja, penuh bot. Ikan menyerah diri. Nak pergi mancing tak payah susah berkejam-kejam sampai bini marah. Nak mancing, nak menebing tak payah sampai berkejam-kejam. Sekali baling 20 ekor tersangkut. Balik. Tak adalah kumpau selalu. Ni balik je kena marah. Balik je kena marah. Allah bagi berkah. Tak mustahil. Maka taubatlah sultan tadi pada ketika itu. Pada waktu itu juga sultan tadi bertaubat dan menjanji ia akan tuannya pada dirinya bahawa tiada mengambil ia akan dia daripada pekebun tadi selama-lamanya, dan ikhlaskan niatnya. Kemudian menyuruh perah pula. Lepas daripada tu dia suruh perah balik. Mana tebu tu diperahnya 1 batang, maka datang memenuh qadahnya. Maknanya Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, qadah ni mangkuk yang diperbuatkan daripada kayu, mangkuk kayu lah penuh air. Dengan sebab Allah kembalikan balik berkah dia tadi, dengan sebab pemerintah tadi, sultan tadi memperbetulkan niat dia, tak nak melakukan kezaliman.
Mudah dia pun baca lah. Mudah-mudahan pemimpin kita pun kita doakanlah. Mudah-mudahan bertaubat kepada Allah, ikhlas kerana Allah, takwa. InsyaAllah taubat Allah Ta'ala terima taubat. Allah terima taubat mana-mana hamba. Taubat memerintah ikut syariat Allah betul-betul. InsyaAllah Allah akan bagi keberkahan. Daripada ekonomi berudum boleh melonjak naik, tak mustahil. Allah yang menaikkan nilai mata wang, Allah yang menurunkan nilai mata wang. Allah yang menambahkan berkat, Allah yang mengurangkan berkat. Barang-barang yang menaikkan nilai barang Allah, yang menurunkan nilai barang pun Allah. Harga barang, harga beras, harga yang naik turun kan tu Allah lah pada hakikatnya. Allah lah yang menaikkan harga barang, Allah lah yang menurunkan harga barang pada hakikatnya. Kita jaga, kita orang Islam, jaga akidah kita, jangan lupa. Tidak berlaku sesuatu perkara melainkan dengan kehendak Allah dan dijadikan oleh Allah. Semua tu adalah dia punya asbab dan hikmah-hikmah yang tertentu. Wallahu subhanahu wa ta'ala alam wa ilmuhu wa atam. Cerita pasal air tebu tadi dah haus dah. Jadi kita berhentilah. Muka surat saya punya kitab muka surat 463 saya punya kitab. Wallahu alam. Apapun kita baca doa penutup dululah insya-Allah dengan berkat majlis ilmu kita pada malam ni. Terima kasih pada sahabat-sahabat yang sudi hadir, sudi mengikuti, sudi like, sudi share, sudi tap screen 50k. Alhamdulillah. Mudah-mudahan jadi asbab kalian tersebarnya majlis ilmu pada malam ni, ramai yang dapat ambil manfaat. Moga sekalian pahalanya Allah Taala sampaikan pada kalian semua. Mudah-mudahan Allah Taala mengampunkan segala dosa-dosa ibu bapa kita, ibu bapa mertua kita, adik-beradik kita, anak bini kita, kawan-kawan kita, kenalan-kenalan kita yang baru yang lama, tak terkecuali semua sahabat kenalan kita yang muslim, yang muslimat. Moga-moga mendapat keampunan daripada Allah Taala, keridhaan daripada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah panjangkan umur kita dengan diberi umur yang berkah, diberi keluasan harta yang halal lagi berkah, diberi taufik untuk beramal soleh zahir batin. Mudah-mudahan Allah lahirkan di kalangan kita, merezekikan kepada anak bini kita, keturunan kita, anak-anak soleh, anak solehah yang berjaya dunia dan akhirat insya-Allah. Mudah-mudahan Allah Ta'ala membukakan, Allah Ta'ala memberi keberkahan kepada orang-orang fakir miskin, orang sederhana. Allah Ta'ala memberi rezeki yang halal, yang mempermudahkan segala urusan dunia dan akhirat. Mudah-mudahan Allah Ta'ala memberi taufik kepada para pemimpin-pemimpin kita, agar diberi taufik oleh Allah untuk kembali kepada Allah, bertaubat kepada Allah, mentadbir dengan penuh ketakwaan, agar kita semuanya rakyat ni mendapat keberkahan dan keredaan daripada Allah Subhanahu wa taala insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi. Allahumma rabbana fa'na bima 'allamtana, rabbana 'allimna alladhi ma yanfa'una, rabbana faqih ahlana wa qarabati lana fi dinina ma ahli kutri unsa wa dzakar. Allahumma khallisna mimma ana fihi ikhlasan jamila. Allahumma ya muhawwil al-ahwal hawwil ahwalana ya Allah ilaha ahsanil hal. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallahu minni wa minkum, inna wa minkum, taqabbal ya karim. Alhamdulillah, jemput turun ke dewan makan. Jemput turun ke dewan makan sahabat Allah, sahabat. Terima kasih sahabat yang sudi hadir. Masya-Allah. Ya karim. Ya karim. Dari dulu dalam TV dulu Ustaz Ahmad tu baca. Yalah dulu ada baca kitab ni sekejap. Sekejap je. Pernah dulu. Dia Kitab Munyatul Misali ni baca kat dalam televisyen. TV1. TV1 tak silap masa tu. Tapi baca sekat je dah. tak dapat dah, tak dapat teruskan dah. Jom makan lempengnya. Malam ni tak ada lempengnya. Malam ni tak ada. Sahabat-sahabat, terima kasih sahabat.